Hello dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin berkongsi tentang ekonomi bab 2, 2.3, keseimbangan pasaran. Bagi keseimbangan pasaran, ialah kuantiti barang yang ditawarkan sama dengan kuantiti barang yang diminta pada harga tersebut, iaitu QD sama dengan QS, di mana D ialah demand, S ialah supply. Takrif bagi lebihan permintaan pula ialah jumlah kuantiti barang diminta melebihi jumlah kuantiti barang yang ditawarkan apabila harga lebih rendah daripada harga keseimbangan pasaran. Takrif bagi lebihan penawaran pula ialah jumlah kuantiti barang melebihi jumlah kuantiti barang diminta apabila harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Proses penentuan keseimbangan pasaran. Nombor 1, merujuk kepada jadual 2.5. Keseimbangan pasaran tercapai pada harga RM3 di mana kuantiti diminta 15 kg adalah sama dengan kuantiti yang ditawarkan pada harga tersebut. 2. Lebihan permintaan berlaku pada harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan. A. Seperti korang boleh lihat ada jadual di tepi ni, so korang boleh rujuklah dekat jadual ni. Pada harga RM2, kuantiti yang diminta ialah 20 kg melebihi kuantiti yang ditawarkan ialah 10 kg. So dekat sini dia ada lebihan permintaan sebanyak 10 kg di mana 20 kg yang diminta tolak dengan 10 kg yang ditawarkan. So kita akan dapat lebihan dia 10 kg. B. Lebihan permintaan menyebabkan persaingan antara pembeli untuk membeli barang tersebut. Harga pasaran cenderung meningkat. C. Kenaikan harga memberi dorongan kepada pengeluar untuk menambahkan kuantiti ditawarkan, manakala kuantiti yang diminta akan semakin berkurang. D. Keadaan ini berlaku secara serentak dan berterusan sehingga pasaran mencapai keseimbangan pada harga RM3 di mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. 3. Kelebihan penawaran berlaku pada harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan. A. Pada harga RM4, kuantiti yang ditawarkan ialah 20 kg melebihi kuantiti yang diminta ialah 10 kg. So dekat sini ada lebihan penawaran iaitu sebanyak 10 kg di mana 20 kg tolak dengan 10 kg dapatlah 10 kg lebihan penawaran. B. Lebihan penawaran menyebabkan pengeluar menurunkan harga untuk melariskan stok. C. Penurunan harga mendorong pembeli untuk menambahkan pembelian manakala pengeluar akan mengurangkan kuantiti yang ditawarkan. D. Keadaan ini berlaku secara serentak dan berterusan sehingga pasaran mencapai keseimbangan pada harga RM3 di mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Okey, saya pas kepada Mia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang gambar rajah keluk keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran dapat tercapai pada titik E kerana berlakunya persilangan antara keluk permintaan dan keluk penawaran. Seperti dalam gambar rajah tersebut, RM3 merupakan keseimbangan harga, manakala 15 merupakan keseimbangan kuantiti. Bagaimana pula kita dapat mengenal pasti adanya lebihan penawaran dan lebihan permintaan? Senang sahaja. Lebihan permintaan akan berlaku apabila harga lebih rendah berbanding harga keseimbangan. Manakala lebihan penawaran akan berlaku apabila harga lebih tinggi berbanding harga keseimbangan. Lebihan permintaan berada pada lorikan biru yang berada di bawah titik E, manakala lebihan penawaran berada pada lorikan biru yang berada di atas titik E. Seperti dalam gambar rajah tersebut, lebihan permintaan pada harga RM2 adalah sebanyak 10 kg kerana kuantiti yang diminta iaitu 20 kg melebihi kuantiti yang ditawarkan iaitu 10 kg. Manakala lebihan penawaran pada harga RM4 adalah sebanyak 10 kg kerana
Kuantiti yang ditawarkan iaitu 20 kg melebihi kuantiti yang diminta iaitu 10 kg. Lebihan permintaan ini akan menyebabkan harga pasaran cenderung untuk meningkat kerana berlakunya persaingan antara pembeli untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Manakala lebihan penawaran akan menyebabkan harga akan menurun kerana pengeluar ingin pembeli membeli barang yang ditawarkan supaya dapat keuntungan. Lebihan permintaan akan menyebabkan kuantiti diminta berkurang di sepanjang keluk DD, manakala kuantiti ditawarkan bertambah di sepanjang keluk SS. D itu apa? D itu demand, S pula supply. Manakala lebihan penawaran akan menyebabkan kuantiti diminta bertambah di sepanjang keluk DD, manakala kuantiti ditawarkan berkurang di sepanjang keluk SS. Keadaan tersebut akan berlaku serentak sehinggalah kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya, Farisha, untuk penerangan seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keseimbangan pasaran melalui pendekatan algebra. Seperti yang kita tahu, syarat keseimbangan pasaran ialah QD sama dengan QS. Jadi, diberi fungsi permintaan QD sama dengan 30 tolak 5P dan fungsi penawaran QS sama dengan 5P. Seterusnya, kita akan gantikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran tersebut ke dalam persamaan QD sama dengan QS. Jadinya, 30 tolak 5P sama dengan 5P. Harga keseimbangan yang diperoleh ialah RM3. Untuk mencari kuantiti keseimbangan pula, kita ambil fungsi permintaan dan gantikan P dengan harga keseimbangan yang telah dikira tadi. Jadi, QD sama dengan 30 tolak 5 darab 3. Dapatlah 15 unit untuk kuantiti keseimbangan. Untuk mencari kuantiti permintaan dan penawaran, kita akan menggunakan fungsi yang diberikan tadi dan menggantikan P dengan harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan tadi iaitu RM2. Jadinya kita akan dapat kuantiti permintaan sebanyak 20 unit dan kuantiti penawaran sebanyak 10 unit. Jadi kita boleh kenal pasti iaitu QD lebih besar daripada QS. Jadinya lebihan permintaan akan berlaku sebanyak 10 unit. Harga akan cenderung naik. Seterusnya, jika harga lebih tinggi daripada harga keseimbangan iaitu sebanyak RM5, kita juga akan menggunakan fungsi-fungsi permintaan dan penawaran yang diberikan dan gantikan P dengan harga yang lebih tinggi iaitu RM5 tadi. Jadinya kita akan dapat QD sebanyak 5 unit dan QS sebanyak 20 unit. Jadinya kesimpulan yang boleh dilakukan ialah QS lebih besar daripada QD dan lebihan penawaran berlaku sebanyak 20 unit. Harga juga akan cenderung menurun. Seterusnya, saya akan pas kepada Syira. Saya akan menerangkan tentang perubahan keseimbangan pasaran. Perubahan permintaan bertambah. Keseimbangan asal terjadi apabila keluk D0 bersilang dengan keluk SS pada titik E0 dengan P0 dan Q0. Apabila permintaan bertambah, keluk permintaan akan beralih ke D1 ke arah kanan. Pada harga lebihan permintaan, sebanyak Q2 Q0 berlaku yang menyebabkan harga cenderung naik. Jika kuantiti diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan, keseimbangan baru akan tercapai pada titik E. Berdasarkan keluk, harga naik dari P0 ke P1 menyebabkan kuantiti juga bertambah dari Q0 ke Q1 ke arah kanan. Permintaan berkurang. Berdasarkan keluk, keseimbangan asal berlaku apabila keluk D0 bersilang dengan keluk SS pada titik E0 dengan P0 dan Q0. Apabila permintaan berkurang, keluk permintaan akan balik ke D1 ke arah kiri. Pada harga P0, lebihan penawaran sebanyak Q2 Q0 akan berlaku menyebabkan harga akan cenderung turun. Keseimbangan baru akan tercapai pada titik E apabila kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Berdasarkan keluk,
harga turun dari P0 ke P1 dan kuantiti berkurang dari Q0 ke Q1 ke arah kiri. Penawaran bertambah. Keseimbangan asal akan berlaku apabila keluk DD bersilang dengan keluk S0S0 pada titik E0 dengan P0 dan Q0. Apabila penawaran bertambah, keluk penawaran akan beralih ke S1S1. Pada harga P0, lebihan penawaran sebanyak Q2, Q0 berlaku yang menyebabkan harga cenderung turun. Keseimbangan baru tercapai pada titik E1 di mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Harga turun dari P0 ke P1 dan kuantiti bertambah dari Q0 ke Q1. Penawaran berkurang. Keseimbangan asal berlaku apabila keluk DD bersilang dengan keluk S0S0 pada titik E0 dengan P0 dan Q0. Apabila penawaran berkurang, keluk penawaran akan beralih ke S1 ke arah kiri. Pada harga P0, lebihan permintaan sebanyak Q2, Q0 berlaku menyebabkan harga cenderung naik. Keseimbangan baru tercapai pada titik E1 di mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Berdasarkan keluk, harga naik dari P0 ke P1 dan kuantiti berkurang dari Q0 ke Q1. Seterusnya, saya serahkan kepada Iskandar. Jadi seterusnya kita akan memborak pasal perubahan permintaan dan penawaran secara serentak. Untuk yang pertama, pertambahan permintaan melebihi pertambahan penawaran. Keluk permintaan dan penawaran akan beralih ke sebelah kanan dengan kadar keluk permintaan bertambah lebih banyak. Ia akan menyebabkan titik keseimbangan bertukar dari E0 ke E1 dan kesannya adalah harga naik dan juga kuantiti meningkat. Yang kedua, pertambahan permintaan kurang daripada pertambahan penawaran. Keluk permintaan dan penawaran beralih ke sebelah kanan. Keluk penawaran beralih dengan kadar yang lebih besar berbanding permintaan. Ia juga akan menyebabkan titik keseimbangan akan bertukar kepada E1. Kesan daripada itu, harga akan berkurang dan kuantiti akan meningkat. Seterusnya, pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran. Kedua keluk beralih ke kanan dengan kadar pergerakan keluk yang sama. Ia juga akan menyebabkan titik keseimbangan yang baru. Kesan daripada itu, harga tetap manakala kuantiti akan meningkat. Yang keempat pula, pengurangan permintaan sama dengan pengurangan penawaran. Kedua keluk beralih ke sebelah kiri pada kadar yang sama. Wujudnya titik keseimbangan yang baru dari E0 ke E1. Kesannya, harga tetap manakala kuantiti akan menurun. Yang kelima pula, pengurangan permintaan melebihi pengurangan penawaran. Kedua keluk akan beralih ke sebelah kiri dengan kadar keluk permintaan berkurang lebih banyak berbanding keluk penawaran. Ia akan menyebabkan titik keseimbangan yang baru dan kesannya harga akan menurun, kuantiti akan meningkat. Yang keenam pula, pengurangan permintaan kurang daripada pengurangan penawaran. Kedua-dua keluk akan beralih ke sebelah kiri dengan kadar perubahan keluk penawaran yang lebih besar. Wujudnya titik keseimbangan yang baru dari E0 kepada E1. Kesannya harga akan meningkat manakala kuantiti juga akan menurun. Yang ketujuh, pertambahan permintaan sama dengan pengurangan permintaan. Keluk DD akan beralih ke kanan manakala keluk SS akan beralih ke kiri. Perubahan pada kadar yang sama, ia akan mewujudkan titik keseimbangan yang baru. Kesannya harga akan meningkat manakala kuantiti akan sama. Dan yang terakhir, pengurangan permintaan sama dengan pertambahan penawaran. Keluk permintaan akan beralih ke sebelah kiri manakala keluk penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Perubahan kedua-dua pada kadar yang sama, ia juga akan mewujudkan titik keseimbangan yang baru. Kesannya harga menurun, kuantiti tetap sama. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.